Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa mastanna bi sunnatihi ila yaumiddin fa amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall fa ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berkata, telah ramai di kalangan jin dan manusia yang aku campakkan ke dalam api neraka, kata Allah. Bagi mereka bagaimana kriterianya? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Bagi mereka aku anugerahkan hati untuk mereka gunakan hati itu untuk merasa takut dengan kekuatan atau kebesaranku. Tapi tidak, hati mereka kotor dan rosak, ya, mereka gunakan hati itu untuk melakukan kemaksiatan kepada aku. Walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Bagi mereka aku anugerahkan mata untuk mereka melihat tentang kebenaranku. Tetapi tidak, mata yang mereka gunakan itu mereka gunakan untuk melakukan kejahatan ataupun kemungkaran kepada aku. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Bagi mereka aku anugerahkan telinga untuk mendengar tentang kebenaranku. Tetapi hakikat telinga itu mereka gunakan untuk kejahatan ataupun kemaksiatan kepada aku. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka ini umpama haiwan ataupun binatang. Balhum adall, malah lebih dahsyat daripada itu. Faula'ikumul ghafilun, dan mereka lah di kalangan orang lalai. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati pengerusi surau Al-Hijrah, ya, Kota Warisan, seluruh jawatan kuasa yang hadir pada hari ini, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama dan selama-lamanya sama-sama kita rafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita diberi peluang, ruang dan kesempatan untuk kita berkumpul, berhimpun, ya. Mudah-mudahan perkumpulan kita dan rahmat ya Allah berikan kepada kita. Saya rasa dah lama sangat tak datang surau ni, ya. Dia datang pagi tadi confused, betul ke tidak surau ni, sebab tengok wajah dah lain, ya. Tengok belakang dah ada sambung, ya, tandas pun dah cantik, ya. Saya pun confused. Tengok keluar balik, betul surah Hijrah, ya. Dan tambah pula saya banyak kali sesat tadi. Dah lama tak datang. Silap masuk simpang, keluar simpang balik, ya. Dan syukur pada Allah temukan lagi kita pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, kita bersyukur lagi kepada Allah kerana kita bertemu juga dalam satu bulan Ramadan, bulan yang sangat-sangat hebat dan indah, ya, fadilatnya Ramadan. Suatu bulan yang sangat-sangat dituntut ataupun sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kerana kita dipertemukan dengan bulan-bulan ini, dengan bulan seperti ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan, tolonglah, ya, sempurnakan hingga selesai Ramadan ini dan beri peluang kepada kami untuk kita bertemu lagi pada Ramadan yang akan datang. Kerana ramai manusia pada hari ini yang bercita-cita untuk bertemu Ramadan. Ketika hampir Ramadan, mereka dipanggil mati bertemu dengan Allah. Dan ramai juga mereka-mereka yang ketika mana dah sempat jumpa Ramadan dah, ketika sikit lagi nak habis Ramadan, mereka dipanggil kembali bertemu dengan Tuhan, ya. Seorang kawan saya, ya, saya dapat berita, ya, ketika baca surat khabar, dapat SMS juga sebelum itu, ya, Ustaz Ibrahim Haili, ya, di Sarawak, seorang pegawai takmir, JAKIM, ya, aksiden dalam keadaan sangat ngeri, ya, orang sangat baik, umur muda 35 tahun, tak kahwin lagi, dipanggil bertemu dengan Allah. Kita tak tahu tuan-tuan sekalian, sebab itu kita gunakan peluang yang masih berbaki ini, ya, sekitar 3-4 hari ini, kita guna sungguh-sungguh kepada Allah.
Kerana siapa tahu entah betul Ramadan ni Ramadan terakhir untuk kita di atas dunia. Dan tantah tuan-tuan sekalian, hari ini hari terakhir kita di atas dunia. Belum sempat kita meniti hari besok, kita dipanggil bertemu dengan Allah. Baik tuan-tuan sekalian, pada hari ini saya nak bercerita sedikit tentang KPI, Key Performance Indicator. Pahal Ustaz ni, ya. Sebab tuan-tuan sekalian, setiap apa yang kita lakukan dan kita amalkan, kita buat dekat dunia ni ada KPI dia. Ya, ada target dia. Ada purpose dia, ada matlamat dia, ada hadaf dan tujuannya. Contoh, kalau kita makan, tujuan kita untuk kenyang. Apalah guna dia makan sampai 8, 9 pinggan, 10 pinggan tapi tak kenyang-kenyang? Ada? 10 pinggan dia makan tapi tak kenyang. Bermaksud orang itu makan tapi tak sampai KPI dia. Dia akan terus makan tapi tak sampai matlamat. Tak kenyang-kenyang pun. Ya, apa guna dan faedah kita makan cili? Untuk apa? Untuk rasa pedas dalam makanan itu. Tapi apalah tuan-tuan manfaatnya kalau kita makan cili tapi tak pedas-pedas? 100 biji dah masuk, biasa je, tak pedas pun. Ya, bermaksud cili tadi itu tidak mampu untuk memberikan target utama dalam maksud kita makan cili tadi. Apa guna kita minum air? Untuk kita hilang haus dan dahaga. Ya, apalah maknanya bila mana bergelen-gelen air kita minum tapi tak hilang-hilang hausnya? Bermaksud air tadi itu tidak mampu untuk menyampaikan matlamat utama kita untuk kita hilang dahaga. Ya tuan-tuan sekalian, sebenarnya kita bercerita tentang KPI hari ini. Apa guna kita puasa sebenarnya? Allah sebut KPI-nya ataupun Allah sebut dia punya purpose dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Allah firmankan dalam Quran, Allah kata, wahai orang beriman, difardukan, diwajibkan kepada kamu puasa, umpama orang terdahulu berpuasa. Hujung Allah kata apa? La'allakum tattaqun, bertakwalah kamu kepada Allah. Bermaksud key performance indicator, KPI untuk orang puasa ni bertakwa kepada Allah. Allah nak lahirkan manusia bertakwa selepas habis Ramadan ini. Allah nak jadikan manusia-manusia yang mampu bertemu Ramadan dan keluar Ramadan bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, itu sebenarnya tujuan kita puasa. Ya, takwa. Takwa ni apa tuan-tuan? Hari ini ramai kita confuse sebab banyak istilah dalam Islam ni. Mukmin, ya, muttaqin, ya, muslih dan seumpamanya. Dan sebenarnya bukan kita saja yang confuse, para sahabat juga keliru. Takwa ni apa? Sebab itu mereka pernah bertanya Ali satu hari, wahai Ali, takwa ni apa? Sahabat pernah bertanya Ali, takwa ni apa sebenarnya? Sahabat bertanya kepada Ali. Bukan tunjukkan sahabat tak tahu tidak, tapi sahabat nak confirmation, nak kepastian. Sebenarnya, ya, apa maksud takwa itu? Maka Ali mengatakan, ya, banyak para ulama sebut tentang takwa ni. Ada ulama mengatakan takwa ni, ya, berhimpun dalam dirinya 3 sifat penting: takut, tunduk dan patuh kepada Allah. Ada juga mengatakan takwa ini, ya, dia melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu ada maksud juga di kalangan para ulama dan seumpamanya. Dan hari ini saya suka nak sebut sedikit tentang Ali, mengatakan takwa ni apa. Ali kata orang bertakwa itu terhimpun dalam dirinya 4 perkara ini. Muhasabah, kata Ali, kalau 4 perkara ni ada, bertakwalah dia kepada Allah. Kalau tak ada, belum lagi bertakwa kepada Tuhan. Ringkas saya sebut. Takwa ni apa? Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Orang bertakwa, takut kepada Tuhan. Tuan-tuan sekalian, takut kita kepada Tuhan dengan takut kita kepada singa sama tak? Tak sama. Kalau takut kita kepada singa, semakin, ya, bila mana kita nampak singa, kita lari sejauh mungkin. Makin jauh, makin tenang hati kita. Betul kan? Nampak singa, kalau kabut kita lari. Bila jauh, makin tenang jiwa kita. Betul kan? Ke makin dekat tenang? Makin jauh tenang. Tapi tak tahu lah orang kota warisan ni, ya. Makin dekat dengan singa makin tenang, Ustaz kata dia. Macam tu, ya? Tak.
Makin jauh dengan singa makin tenang. Tapi kata sekalian, bila mana kita dengan Allah, ya, semakin jauh kita kepada Tuhan, semakin kita menggelabah. Takut kepada Allah, kita kena makin dekat, makin rapat kepada Tuhan. Orang yang makin dekat, makin rapat dengan Allah, ya, dia tenang. Takut kepada Allah, dia dekatkan diri daripada Tuhan untuk dapatkan ketenangan jiwa. Saya buktikan. Siapa yang pernah tipu suami atau isteri, angkat tangan kejap. Alhamdulillah, tak ada. Baik, untuk sekalian, masa kita telah berjaya tipu isteri kita atau suami kita, tenang tak hati kita? Ramai pula menggiling. Tadi tak ada. Ya, bini dia tipu suami dia. Bang, tak percaya sudahlah bang. Orang cakap tak percaya pula. Yelah yang abang percaya, kata dia. Bila mana suami kata dia percaya, tenang tak hati kita? Tak tenang, tuan-tuan sekalian. Menggeletar, menggelabah hati kita. Dub-dab, ya Allah, aku buat apa ni? Aku tipu suami aku. Tenang tak? Seronok tak? Tak. Ke seronok? Yes, kena tipu lagi suami aku hari ni macam tu. Takkan tenang. Seorang pencuri, walau berjaya curi barang orang tak nampak pun dia curi. Tenang ke hati dia? Tak tenang. Menggeletar, menggelabah hati dia. Ya Allah, aku buat apa ni? Seorang penzina, lepas berzina, tenang tak? Tidak tenang. Sebab itu pernah berkata seorang ulama sufi. Dia kata apa? Kalau anda ingin mengetahui perbuatan yang sedang anda lakukan itu benar ataupun tidak, maka angkat dengan kanan anda, letakkan di atas dada, rasai degupannya. Kalau menggelabah, tak tenang, tak tenteram, bermaksud ada sesuatu yang tidak kena pada perbuatan itu. Dan katanya lagi, kalau anda ketika buat jahat, maksiat dan dosa, rasa gemetar, rasa risau, rasa bimbang, jangan khawatir katanya. Kenapa? Sebab rasa-rasa itu tanda Tuhan sedang dan masih sayangkan kita. Dan ingat, kata ulama, katanya, kalau anda ketika buat jahat, maksiat dan dosa, rasa gemetar, rasa risau, jangan bimbang. Itu tanda Tuhan sedang ataupun masih sayangkan kita. Rasa gemetar itu, Tuhan sedang ketuk pintu hati kita untuk cepat-cepat kembali bertaubat kepada dia. Dan ingat, kata ulama, kalau anda ketika buat jahat, maksiat ataupun dosa, dah tak rasa apa-apa, rasa lepas itu tanda kita sudah dah semakin jauh daripada Allah. Sebab itu orang pertama yang bertakwa kepada Tuhan, al-khawfu, takut kepada Allah. Ya, dia takut Allah marah dia. Ya Allah, dia takut Allah murka dia kerana isterinya tak tutup aurat. Dia takut Allah murka dia kalau anak-anaknya tak tutup aurat ketika keluar daripada rumah. Dia takut kepada Allah sebab anak dah 13, 14, 15, 16, 17 tahun tapi Quran tak celik-celik lagi. Dia takut kepada Allah, ya, bila anak dah sekolah menengah tapi solat pun tak reti lagi. Takut dia kepada Tuhan. Tak tenang jiwa dia. Ya. Tak tenang jiwa dia. Dia saya ada seorang kenalan, tuan-tuan sekalian. Umurnya 46 tahun hari ini. Saya baru jumpa dia minggu lepas. Ya, dia ni businessman. Satu hari jumpa saya menangis, kata dia, Ustaz, anak saya 18 tahun tapi solat tak reti, Quran pun tak reti, kata dia. Ya, anak 5 orang yang seorang 14 tahun. Ya. Apa dia buat? Sebab anak dia tak reti Quran, dia berhenti kerja. Dia kurangkan kerja dia. Semua kerja dia serah pada kawan-kawan dia ataupun dia serah saham syarikat pada kawan dia, dia guna apa yang ada untuk hidup dia. Apa dia buat? Dia dengan anak-anak dia usaha dengan diri dia sendiri dan anak-anak untuk belajar. Tuan-tuan, subhanallah. Ya, dia cerita ni waktu dia 2 tahun dulu. Ya. Dia cerita ni hasil usahanya sungguh-sungguh, dia takut anak dia tak reti Quran. Hari ni anak yang nombor 3, ya, dah hafal separuh Quran. Yang sulung tadi tu dah baca Quran dengan lancar, dah jadi imam pun. Boleh jadi imam dekat rumah, ya. Syukur kepada Allah. Tuan-tuan, kenapa ya? Sebab orang ni ada perasaan takut kepada Allah. Dia takut anak mana yang nak doakan dia nanti bila mati ni. Ya. Hari ni orang mati awal tu sekalian. Ya, ramai orang mati awal. Dia tak fikir ke ya pasal anak, tentang anak akan datang. Anak mana nak doakan dia nanti ni? Anak mana nak imamkan jenazah nanti ni? Hari ni ramai anak-anak bila ayah mak mati diswastakan semua. Nabi tuntut sangat anak-anak ni, kalau ulama mengatakan dalam sebuah hadis, seolah Nabi nak wajibkan anak-anak yang jadi imam kepada mak dan ayah ketika mana mereka meninggal dunia. Sungguh-sungguh Nabi tuntut anak yang kena doakan.
Anak kan diimamkan. Tapi hari ini anak-anak ambil mudah. Ya, kenapa? Bila matinya swasta akan terus. Siap bayar lagi tu. Ya, bila mana dah selesai meninggal dunia, mak dan ayah ditanam atau dikuburkan, dia boleh ambil, ya, anak-anak yang hafiz Quran atau pelajar hafiz Quran, ambil 10 orang, dikumpulkan, ya, sebulan dipanggil baca Quran setiap hari, hafal selesai 30 juzuk, khatam. Bayar 5,000, 6,000, ya, untuk mereka. Tuan-tuan, ada manfaat ke? Tak. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Walaupun ayat ni untuk, ya, Abu Lahab, tapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, ibrah dalam Quran ni, manfaat ataupun faedah dalam Quran ni bukan sebab khususnya sebab itu diturunkan, tapi ibrahnya bi umumil lafzi, sebab umum lafaznya. Allah nak bagi tahu, cilakalah Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada makna apa-apa pun pada perbuatan Abu Lahab tadi, dan harta-hartanya pun tak diberikan faedah apa-apa kepada dia lepas dia mati. Macam itulah kita. Harta kita yang kita keluarkan tadi tu, ya, sepatut kita baca sendiri, tapi kita upah orang lain baca. Sampai tak? Kata ulama, tak sampai pun. Eloklah anak tu baca makan angkat pun tak apa. Baca slow-slow pun tak apa, makan angkat tak apa, yang penting sampai kepada ibu ayahnya. Sebab doa anak soleh inilah yang akan sampai kepada mereka. Idza mata ibni adama inqata'a amalu illa min thalath. Kata Nabi, bila mati anak Adam terputus semua perbuatan amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, amal soleh, ya, sedekah jariah, ilmu manfaat, dan anak yang soleh yang doakan ibu ayah mereka setelah mereka meninggal dunia. Orang takut kepada Allah, dia prepare ni, bersedia ni. Anak yang mana nak doakan dia? Bagaimana tudung isterinya? Ya, macam mana anak-anak perempuannya? Siapa kawan-kawan anak-anaknya? Solat ke tidak anak? Itu orang takut kepada Allah. Tuan-tuan, ya, kita prepare dan lihat diri kita bagaimana, ya. Betul tidak kita punya rasa takut itu kepada Allah? Kalau tidak, ya, satu perkara ini telah hilang dari diri kita. Al-khauf tak ada, takut tak ada. Yang kedua, kata Ali, orang bertakwa kepada Tuhan, ya, al-amalu bitanzil, dia beramal dengan Al-Quran. Ya, beramal dengan Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, ya, Al-Quran ni kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Tujuan utama, KPI kenapa diturunkan Al-Quran, hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Tujuan utama Allah nak kita baca Al-Quran dan tahu tentang Al-Quran untuk apa? Jadi hidayah kepada kita. Dan juga untuk apa, tuan sekalian? Untuk kita tahu beza mana yang baik, mana tidak baik. Tapi hari ini orang baca Quran, saya tengok ada 3 sebab. Pertama, baca Quran ni, ya, nak ditaranumkan, ya, nak dipertandingkan. Macam-macam gaya lagu dibuat untuk dipertandingkan. Seronok, ya, tak ada masalah, boleh. Tapi itu hari ini matlamat utama mereka. Ada juga tu sekalian orang baca Quran, belajar Al-Quran. Kenapa? Nak jadikan Quran ni suatu ayat pendinding. Nak halaukan jin, nak buang jin dan seumpamanya. Ya. Tak ada masalah, boleh. Memang Quran ni syifa. Tapi ramai orang jadikan Quran untuk dasar itu sahaja. Dan ada juga tuan sekalian orang yang belajar Quran, dia baca Quran, kenapa? Nak kejar siapa khatam dulu. Siap sebut, aku tahun ni Allah 3 kali khatam. 10 kali sehari, 10 hari sekali, 10 hari sekali, 3 kali dah khatam tahun ni, Ramadan ni. Ya. Ada orang aku sebulan sekali je. Ya, ada orang aku sehari 2 kali. Standard Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tuan khatam Quran 1 hari 2 kali. Subhanallah, macam manalah caranya. Subhanallah, hebat kan? Hebat. Ya. Imam Syafi'i khatam Quran 1 hari 2 kali. Kenapa? Sebab dalam di bibirnya hanya Al-Quran, di hatinya hanya Al-Quran. Dia hafaz Quran. Buat kerja apa pun dengan mulut tidak pernah berhenti baca Al-Quran. Subhanallah. Ya. Tapi teruskan, hari ini kita menjadikan itu matlamat utama kita. Baca Quran, nak siapa khatamku dulu. Tajwid tak ke mana, makhraj tak ke mana, apa pun tak tahu, yang penting khatam. Itu hari ini punca utama ataupun matlamat utama mereka.
baca Al-Quran. Sampai tak KPI Tuhan tadi? Tak sampai. Allah nak apa? Orang baca Quran ni hudan linnas, menjadi hidayah untuk mereka. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ni beritahu pada mereka mana yang baik, mana yang buruk. Saya mencadangkan kepada kita dan kepada kalian semua, untuk diri saya sendiri, saya mencadangkan. Selepas ni bagi mereka-mereka yang punya masalah dalam bahasa Arab, ya, baca Quran terjemahan. Bila mana kita baca Quran, tengok maknanya apa. Lambat tak apa, yang penting kita faham maksud dia apa. Baca Quran, tengok makna dia apa. Baca Quran, tengok makna dia apa. Dengan cara itu akan berikan hidayah di hati kita. Apalah makna kita baca Quran? Kita khatam sampai 40 kali sebulan, tapi tak tahu apa maksud tentang Quran tadi. Tajwid tunggang langgang. Jadi maksud, jadi makna tidak? Tak. Bimbang Quran tu akan laknat kita di akhirat nanti. Ya? Tuan-tuan, sebab itu KPI untuk Al-Quran ni hudan linnas, menjadi hidayah kepada manusia. Furqan, dia tahu mana baik, mana tidak baik, mana buruk, mana elok. Kalau kita baca Quran dan hati kita masih lagi menganggap sambil lewa dengan Allah dan tidak tahu apa maksud Al-Quran tadi, bermaksud mardud, perbuatan kita nampak sangat tidak diterima oleh Allah. Tuan-tuan, Al-Quran ni hebat. Sebab itu Umar Al-Khattab orang paling jahat dekat dunia dulu. Ulama mengatakan Umar ni orang paling jahat dekat dunia. Umar lah orang yang sering kali dan kerap kali mewar-warkan untuk bunuh Nabi kita Muhammad. Umar lah, ya, yang sering mewar-warkan untuk bunuh umat Islam waktu itu. Umar yang banyak kali isytihar perang untuk umat Islam di waktu itu. Dan Umar pernah, ya, mengheret parang ataupun pedang yang sangat panjang untuk mencari di mana Muhammad, hingga bertanya sahabat yang melihat Umar, "Umar, kau buat apa ni?" "Aku nak cari mana Muhammad." "Untuk apa?" "Aku nak penggal lehernya." Jahat Umar. Umar lah sekalian orang yang membunuh 2 orang anak perempuan hidup-hidup. Di waktu manusia lain dulu bunuh juga anak, tapi mereka masih punya perasaan, ya, takut, ia tidak teragak-agak. Tapi Umar tidak, dia bunuh terus anak perempuan hidup. Umar lah yang pukul, ya, adiknya yang masuk Islam, pukul adik kuat-kuat dan teruk pukul adiknya. Umar ni seorang abid kepada berhala yang sangat hebat. Tapi dengan Al-Quran, Umar masuk Islam dalam surah Taha, ya. Al-Quran hudan linnas, ya, menjadi hidayah kepada kita. Dan kita sebenarnya bukan surah Taha. Dah habis surah kita baca, kita ulang-ulang. Isteri tetap punya masalah dalam bertudung, ya, tak betul auratnya. Anak masih punya masalah, ya, dalam hidupnya, terombang-ambing di mana baik, di mana tidak. Anak punya masalah dalam solatnya, ya, dan kita punya, ya, dan kita baca banyak Al-Quran kita baca, tapi kita masih lagi bermain-main dengan harta-harta yang haram, syubhat dan seumpamanya. Tak kisah kita harta ni bersih ke kotor ke, tapi kita ambil semua. Tak pernah kita fikir pasal kata-kata nista kita, tipu kita, bohong kita, dusta kita. Ya, kita baca Quran tapi kita menipu juga. Tuan-tuan, bermaksud Al-Quran belum jadi hudan atau hidayah kepada kita. Bermaksud KPI Al-Quran tidak sampai lagi kepada kita. Ahli kata yang kedua, orang bertakwa kepada Tuhan, hudan linnas, ya. Al-amalu bitanzil, dia beramal dengan Al-Quran. Yang ketiga kata Ali, orang bertakwa kepada Tuhan, ya, ar-ridha bil qalil. Dia redha walaupun sedikit rezeki Allah berikan kepadanya. Rezeki sedikit, dia usaha banyak dah tapi sedikit juga rezeki Allah beri kepadanya, dia redha kepada Allah. Itu orang bertakwa kepada Tuhan. Ya, dia tidak mengamuk, ya, dia tidak patah semangat. Ada orang kadang-kadang bila mana dapat rezeki sikit, aku kerja penat-penat dah ni. Aku buat kerja elok, kerja halal, tapi ini je rezeki aku dapat. Tak patut. Orang tu menipu, rasuah, dapat banyak. Aku rasuah juga lepas ni. Aku menipu juga lepas ni. Dapat rezeki banyak sikit. Peduli apa aku? Tuan-tuan, itu orang yang punya masalah takwa kepada Allah. Yang keempat kata Ali, orang beramal dengan orang yang bertakwa kepada Allah, kata Ali, al-isti'adad li yaumir rahil, dia bersedia untuk menghadapi hari matinya.
Tuan-tuan, itu orang bertakwa kepada Allah. Ya, para ulama-ulama soleh dahulu, ya, mereka dah beli kain kapan dan siapkan kain kapan masing-masing, simpan bawah bantal. Ya, bangun tidur tengok kain kapan tadi, ingat kepada Allah. Nak tidur, ya, tengok kain kapan, tantah inilah kain aku pakai besok. Ya, bangun tidur tengok lagi kain kapan ni, ya, bila agaknya aku nak pakai kain ni. Kenapa? Kain kapan tadi ingatkan mereka kepada mati. Kalau kita ingat, kalau kita lihat syekh-syekh yang hebat, ya, di Mesir ramai, ya, 40 tahun umur syekh, muda lagi, kuat lagi, tapi dah pakai tongkat. Kenapa? Tongkat tadi tu ingatkan dia kepada mati. Dah tua dah ni, tongkat ni tanda dia lemah, ingat kepada mati. Ya, tongkat tadi ingatkan mereka kepada mati. Ya, kita pakai tongkat juga, tongkat Ali. Kita ingat-ingat mati tu, ya. Ingat kuat aja, tuan-tuan nampak, ya. So tuan sekalian, ya, kita sunat melakukan perkara-perkara yang ingatkan kita kepada mati. Sunat. Ya, hingga seorang ulama yang hebat dulu, saya lupa namanya, sampai dibuat kubur sendiri, dia tidur dalam kuburnya. Ya. Pembaringan macam mana orang-orang mati, orang mati baring. Ya, dia kata, ya Allah, ya, perasaan tadi itu menyampaikan rasa takutnya kepada Allah menghadapi hari mati. Saudara sekalian, ya, puasa tadi untuk menyampaikan maksud takwa kita kepada Allah. Dan tuan sekalian, ulama bincang lagi pasal puasa ini. Tentang maksud puasa ni apa sebenarnya? Ya. Maksud puasa ni al-imsakun, tahan, bukan imsak tu, ya. Imsakun, menahan diri daripada lapar dan dahaga, makan dan minum, ya, dan perkara-perkara yang batalkan puasa, bermula terbit fajar dan terbenam matahari. Nampak, ya? Tuan-tuan, kata para ulama, kenapa maksud puasa ni imsakun, tahan, ya, menahan, ya. Kenapa, ya, kaitan puasa ni ulama sebut imsakun? Bahasa yang paling tepat untuk diistilahkan puasa ini imsakun, menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang batalkan puasa, mula terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, itu maksud puasa. Allah beritahu pula, siapa yang puasa ni hujungnya bertakwa kepada Allah. Siapa yang imsak ni, yang menahan ni, bertakwa kepada Allah. Maknanya apa? Ya, konsep tahan itu kita kena amalkan luar Ramadan. Imsakun, konsep menahan ini kita kena amalkan luar Ramadan untuk hasilkan ketakwaan kepada Allah. Berdepan dengan perkara maksiat, tahan. Boleh nak buat ni tapi tahan. Dia akan dapat kejayaan takwa kepada Allah. Dia boleh sangat nak menipu ni tapi dia tahan, imsak, dia tahan diri dia. Ya, dia akan dapat kejayaan daripada Allah. Dia boleh sangat buat benda maksiat ni, boleh curi, boleh ambil sangat, orang tak nampak, orang tak tahu ni, tapi dia tahan. Allah gantikan kejayaan lain untuk diri mereka. Dia boleh sangat buat perkara jahat ni, boleh sangat berzina ni, bini tak nampak, orang tak nampak ni, boleh sangat ni. Tapi tuan sekalian, dia imsakun, dia tahan, dia dapat kejayaan lain daripada Allah. Ada sebuah kisah-kisah ni, kisah benar tuan sekalian. Kisah ni berlaku sekitar bulan 2 tahun ni. Ketika saya ditelefon di seorang lelaki, bila saya jumpa dia, saya kenal rupa-rupa dengan dia. Masa telefon dia tak bagi tahu diri dia siapa. Bila jumpa dekat sebuah kedai, restoran, dia kata, "Ustaz, saya minta maaf sangat panggil ustaz ni." "Kenapa?" kata dia. "Kenapa?" saya kata. "Saya ada masalah besar. Saya kenal dengan dia ni, tapi tak kenal sangat lah. Tapi kenal, tengok secara tak langsung, tengok dia ni orang hebat. Dia jaranglah tak pergi masjid. Orang kaya, gaji 50,000 lebih sebulan. Kaya dia ni, banyak sedekah dekat surau, dekat masjid. Saya kenal dia pun sebab banyak sedekah. Keluarga dia hebat, rumah besar, kereta besar, hebat." Dia jumpa saya hari itu. Dia kata, Ustaz kenal saya tak?" "Saya kenal sangat dengan abang sedekah itu kan." "Ya, saya lah," kata dia. "Tapi Ustaz, hari ni saya tak ada apa-apa dah," kata dia. "Apa pun tak ada. Harta dah tak ada, rumah tak ada, kereta tak ada, anak tak ada, isteri pun tak ada." "Mana pergi?" "Semua tinggalkan saya Ustaz." "Apa pasal ni?"
Kisah bermula ketika mana dia ni banyak outstation dekat luar negara, ya, pergi Thailand, pergi China, pergi Indonesia. Kisah ni berlaku ketika dia pergi China. Ya, dia pergi China ni sebab urgent. Panggilan telefon dapat, ya, rakan perniagaan dekat sana panggil, ya, jadi dia arrange tiket flight, staff dia buat apa semua, tapi tak sempat nak ajak siapa-siapa, dia pergi sendiri. Ya. Dia pergi tak lama, sekejap, 2 hari je. Jadi sampai-sampai, ya, besok tu deal bisnes apa semua, ya, malam tu, ya, dah bisnes apa semua dah okey, malam balik bilik balik dekat hotel. Ya, pukul 2:30 pagi lebih kurang terbunyi loceng, loceng bilik dia. Ya. Bell bilik dia bunyi 2:30 pagi. Siapa pula ni, kata dia, bangunlah. Dia bangun-bangun, dia buka pintu, ya Allah, cantiknya perempuan ni. Rupanya klien pagi tu, ya, itu cara nak iktiraf, nak menghormati pelanggan. Apa dia buat? Dia hantar perempuan atau pelacur yang cantik. Ya. Waktu tu lihat, anak tak ada, isteri tak ada, siapa-siapa pun tak ada, rakan tak ada, kawan-kawan tak ada. Apa dia buat? Ya Allah, cantik sangat perempuan ni. 2:30 pagi tu lihat. Otak tak center lagi. Dia pelaru perempuan tu masuk. Dan bila masuk tu sampai pagi, dia melakukan zina dengan perempuan itu. Berzina dengan perempuan tadi. Ya Allah Ustaz, selesai berzina Ustaz, saya takut saya halau dia keluar. Ya, dah berzina baru halau. Saya halau dia keluar Ustaz. Saya menangis, saya solat, bertaubat pada Allah, saya sujud lama kepada Tuhan, bertaubat, baca Quran, minta ampun kepada Tuhan. Ya, balik pun keadaan bersalah, tak tenang, tak tenteram. Ya Allah, kenapalah aku pergi sini? Tapi tak apalah, dah bertaubat apa semua, tak cerita sepatah pada isteri pun, tak cerita sepatah pada anak-anak, pada siapa-siapa pun tak cerita. Macam biasa. Sebab orang tak tahu, biarlah antara kita dengan Allah saja yang tahu. Tapi lepas 4 bulan, 5 bulan lebih kurang, ya, badan rasa lemah-lemah. Ya, batuk-batuk, tak sedap badan, lemah-lemah, ya. Fikiran pun meracau, tak sempurna. Akhir pergilah tengok, entah darah tinggi ke kencing manis ke apa-apa, dah 40 lebih umur Ustaz, kata dia. Bila cek, ya, tengok okey, gula okey dah, tinggi semua okey, cantik. Paru pinggang, jantung semua clear, cantik, tak ada masalah. Cuma doktor kata kalau nak pasti ambil darah lah, kata dia, ambil darah. Ambil darah, tapi result 2 hari lah paling lambat, kata dia, sebab hospital swasta. Petang tu dapat dah, tapi doktor kata prosedur biasa 2 hari lah, besok baru dapat lah biasanya. Dan waktu itu tak ada apa-apa, balik. Besok hospital call. Minta datang segera hospital, jumpa doktor yang sama. Dia kata, encik ni ada ambil dadah? Tak ada. Tak pernah, ya, tak pernah ambil dadah. Kongsi jarum tak pernah, dadah tak pernah, kongsi jarum apa lagi tak pernah, ya. Biasa ke langgan pelacur, kata dia. Waktu tu dah mula terfikir dah, Allah. Tapi tak mengaku lah. Mana ada? Tak ada doktor, tak ada. Homoseks, laki dengan laki-laki, tak ada, tak pernah buat benda ni. Saya pun tak tahu macam mana ni. Kenapa? Awak ni HIV positif, dapat AIDS, HIV positif, AIDS. Allah. Waktu tu Ustaz, gelap dunia ni. Saya tak nampak apa-apa, dan saya nampak muka anak, muka isteri saya. Ya Allah, ya Tuhan. Macam mana nak bagi tahu mereka ni? 4 bulan, 5 bulan dah. Dah kerap kali bersama isteri dah. Dah kerap kali bersama isteri dah ni. Dia pun, ya Allah, dia pun tak tahu buat apa dah. Dia balik rumah, dia minta tolong isteri dia, sama-sama pergi klinik. Cek darah apa semua. Isteri tanya kenapa ni tiba-tiba. Ya, besok dapat tahu juga jawapan, isteri juga terlibat dalam AIDS, terlibat dengan kena HIV positif AIDS. Ya Allah. Waktu tu Ustaz, apa yang saya ada semua hilang. Bini ketika mana dia tahu dia positif HIV, ya, dia punya mengamuk, dia bergaduh dengan saya, dia berlari rumah, dia pergi rumah mak bapak dia. Ya. Nasib baik isteri tak pregnant. Dia lari rumah mak bapak dia. Bapak dia haramkan saya pergi jumpa anak-anak dia. Hingga hari ini Ustaz, saya tak jumpa lagi anak saya, tak jumpa lagi isteri saya. Saya dibuang kerja. Ya, rumah saya ditarik, kereta pun ditarik, saya tak ada apa-apa dah hari ni Ustaz. Saya nak buat apa hari ni sekarang Ustaz? Kata dia, ya Allah, ya Tuhan. Tuan-tuan nampak tak macam mana? Ya, macam mana tuan sekalian? Ya. Allah berikan ujian tiba-tiba sahaja.
Sebab itu tuan sekalian, kita jangan rasa kita hebat lagi, tidak. Belum pasti kita sembahyang tak tinggal, ya, belum pasti lagi kita solat tahajud setiap malam, Quran tak pernah tak pernah tinggal kita baca setiap hari, belum pasti kita kuat. Belum lagi. Iman ni Allah uji bila? Iman ni Allah uji bila tak ada siapa-siapa kat diri kita. Waktu tu ujian iman sangat hebat. Ya? Ujian iman sangat hebat. Waktu tu ujian Allah sangat-sangat luar biasa. Ya? Tuan-tuan, ya, sebab itu tuan sekalian, hubungan rapat kita dengan Allah ni, ya, hati kita kena ikhlas. Siapa yang buat dengan ikhlas, hatinya Allah bentuk, Allah pegang, ya, Allah jaga hatinya. Ya, sebab itu konsep imsakun, tahan. Bila dia tahan tuan sekalian, Allah janji Allah berikan terbaik untuk mereka. Takwa yang hebat, ya. Allah sebut dalam Quran dah, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, kata Allah. Allah kata apa? Orang beriman, ya, bila sebut nama Allah, gemetar hatinya. Bila baca Quran, ya, bertambah-tambah iman dalam hatinya. Dan bertawakal kepada Allah, mendirikan solat, bersedekah. Ya, kata Allah, mereka ni siapa? Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Allah janji apa? Lahum darajatun inda rabbihim, akan naik darjatnya di sisi aku. Wa maghfiratun, Allah janji berikan keampunan kepada mereka. Wa maghfiratun wa rizqun karim, Allah janji akan berikan rezeki untuk mereka. Bermaksud, orang-orang yang beriman kepada Allah, bila mana dia imsakun, dia tahan dirinya, dia mampu nak buat jahat tapi dia tahan, ya, doa waktu itu doa kita makbul. Berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhan, aku mampu untuk buat benda jahat ni tapi aku tahan kerana-Mu, ya Allah. Janji Allah, warizqun karim, Allah akan tambah rezeki yang luar biasa selepas itu untuk mereka. Yakin. Bila mana kita mampu diuji buat benda jahat waktu itu tapi kita tahan, imsakun, tahan diri kita, ingat, lepas tu janji Allah, Allah akan berikan yang terbaik untuk kita sebagai gantiannya. Ya, kenapa? Sebab kita imsakun, janji Allah, Allah akan beri yang terbaik untuk kita. Tentu bermaksud konsep imsakun. Imsak ini tuan sekalian, kita kena pertahankan. Ya, bukan Ramadan sahaja, luar Ramadan pun nanti kita bertahan. Tuhan bukan nak ajar kita tahan makan minum je, tidak. Tahan mata, tahan tangan, tahan kaki, tahan hati, tahan mulut, segala-galanya tahan. Bila mana kita bertahan kerana Allah, Allah akan berikan takwa kepada kita. Ya, anak-anak yang tahan, ya, tahan, dia tak main Facebook, tak keluar dengan kawan-kawan jahat, dia tahan sungguh-sungguh, cemerlang belajar dia, insya-Allah. Ya, konsep imsak. Sebab itu manusia tu sekalian, dia selain pada beramal dengan hebat, ya, imsak, tahan, itu konsep yang paling hebat. Tengok rukun Islam. Semua Allah sebut, syahadah kena buat, puasa kena buat, zakat kena buat, haji kena buat, puasa je kena tahan. Tinggalkan, tinggal makan, tinggal minum, tinggal perkara tak baik. Nampak? Tuan-tuan, puasa Tuhan suruh tinggalkan makan, tinggal minum. Kenapa? Bila mana kita buat benda baik ni, kadang-kadang sometimes kita kena bertahan untuk kita lemahkan nafsu kita. Ya, saudara sekalian, sebab itu konsep imsak ni kita kena perhebatkan diri kita. Luar Ramadan ni pun kita kena pertahankan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan imsak atau kita bertahan tadi tu, Allah berikan ketakwaan yang hebat kepada kita. Tuan-tuan sekalian, sempena raya nak dekat ni, ya, saya nak berpesan pada diri saya dan pada kalian, ya. Sempena nak sambut raya, ya, penat-penat kita berpuasa sungguh-sungguh, kita jaga tahajud kita khatam Quran, kita baca Quran dengan baik, kita bersedekah dengan sangat banyak, kita berzakat dan seumpamanya. Tuan sekalian, tuan-tuan tolong jaga, ya. Waktu malam raya jangan lupa takbir kepada Allah. Jangan lupa. Sebab tuan-tuan sekalian, waktu itu malaikat sedang melebarkan sayap, mengambil doa orang bertakbir, mengambil doa-doa orang yang nak berdoa kepada Allah, nak istighfar kepada Tuhan. Hingga malaikat beritakan kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, tak ramai manusia bertakbir pada kamu ni. Tak ramai manusia berdoa pada kamu ni. Allah kata apa? Sombong betul mereka itu. Ya, kadang-kadang kita lupa tengah-tengah sonok besok raya, malam ni kita repair lansir, kita vacuum rumah, kita pergi sogo ke mana-mana untuk anak-anak, ya, pergi shopping kompleks untuk Raja Raya anak. Tak ada masalah, pergi. Tapi jangan tinggalkan takbir di hati kita. Takbir dia bukan kat masjid dia.
Takbir ni bukan kat masjid, dekat mana-mana takbirlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sudah. Ya. Yang hujung-hujung tak tahu tak apa. Takbir ni Allahu akbar je sebenarnya. Contoh kalau kita belajar kat Mesir tu, takbir luar biasa sikit. Kita dekat Mesir ni rindu dengan mak, dengan ayah kan? Ya. Dengar takbir Malaysia sedihlah kita. Tapi kalau dengar takbir Mesir tak sedih langsung. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Garang takbirnya. Ya, hilang rindu. Tapi bila sembahyang dekat masjid orang Melayu, Allahu akbar, Allah, ingat balik Allahu akbar ya. Tuan-tuan nampak tak? Takbir tak penting. Bunyi macam mana ke, lagu apa nak bawa ke tak penting. Yang penting Allahu akbar tu takbirlah tu. Jangan lupa sebab malaikat sedang mengambil waktu itu. Jangan lupa. Takbir banyak-banyak, ya. Takbir raya, takbir puasa raya Idul Fitri habis bila? Ha? Lepas mayang raya habislah takbir itu. Jangan buat pasal pula. Lepas Zuhur sambung lagi. Saya pernah tengok ada sebuah surau. Apa hal lepas Zuhur dia bertakbir? Ya, imam pula tu. Dia kata ustaz bukan 4 hari ke kata dia. Sudah. Takbir raya tu sekalian, ya. Hari raya ni lepas mayang raya habis takbir. Tak ada masalah. Adil Adha, hari tasyrik selesai. Ya. Ini nampak itu kadang-kadang malu kita. Ya, benda tu benda basic. Kita jangan silap, ya. Seronok sangat sebab bertakbir. Allah suruh takbir malam raya, perbanyakkan takbir. Habis tak ada takbir ustaz? Boleh takbir suka hati kita takbir tapi malulah kita. Pahala takbir tak seperti pahala takbir malam raya itu. Boleh, pahala takbir ada, ya, tapi tidak sehebat ya pahala takbir yang Nabi sunatkan, yang Allah minta kita buat pada malam raya. Baik, selesai buat takbir. Yang kedua tu sekalian, bila waktu hari raya besok, sunat makan sikit. Sunat. Alah, saya dah biasa sebulan tak makan ustaz, tak kisah, makan sikit. Bukan kita biasa tak biasa, itu sunat. Ya, ambillah kurma sebiji ke, minum air sikit ke, ambillah ketupat sebiji sikit, jangan makan 2 pinggan. Makanlah sikit ya, untuk dapat pahala sunat. Amalkan keluarga, buat sekolah keluarga. Ya. Itu benda penting yang kadang-kadang kita abaikan, ya. Besar pahala dia bila kita ikut sunnah Rasulullah, ya. Tuan-tuan yang ketiga, tuan-tuan tolong jaga. Ya, waktu raya ni bersalaman, tolong sangat-sangat jaga. Kadang-kadang kita balik kampung seronok kan? Dah lama tak jumpa keluarga sana, keluarga sini. Isteri kita dengan suami orang bersalam. Dengan apa ni? Dia panggil apa yang keluarga? Besan ni. Bigas. Besan tu bapak dia kan. Bigas ya. Bersalam tak boleh. Isteri kita dengan bigas dia bersalam boleh tak? Tak boleh. Allah ustaz raya. Ni masalah kita. Tahajud tak tinggal. Quran 40 kali khatam. Anak kita, sepupu dia tak boleh salam. Ya. Orang yang bukan muhram tidak boleh salam. Muhram ni apa? Muhram ni orang yang diharamkan nikah. Abang, kakak, ya, adik, mak, ayah, atuk, nenek, pakcik, makcik, itu diharamkan nikah. Boleh salam, tak ada masalah. Ya. Bukan muhrim. Muhrim orang pakai ihram. Dia bukan muhrim ni. Dia tak pakai ihram ni. Memang tak pakai ihram, raya gila pakai ihram. Ya. Dia panggil muhram, orang diharamkan, ya. Diharamkan untuk bersalam. Tolong jaga. Sebab saya kerap kali tengok benda ni diabaikan. Kenapa? Sebab Allah seronok-seronok raya. Tak, bimbang. Itu maknanya kita tak sampai KPI puasa. Takwa tak ada. Takwa tak ada. Suami, ayah, mak, lihat anak-anak pakaian macam mana waktu raya yang keempat. Tengok pakaian. Seronok sangat, ya. Hari ni perempuan pakai baju kurung tapi ni nampak lengan ni. Yang transparent tu. Ya. Yang kadang-kadang belakang pun nampak dia punya pemegang, minta maaf sebutlah, yang nampak tali dekat belakang tu. Tuan-tuan, itu maknanya ayah tadi, dia puasa tapi tak dapat takwa kepada Allah. Nampak kan? Ya. Tolong jaga pakaian anak-anak kita. Ya. Jalan raya ni asal, ya, jalan raya ni sembahyang Zuhur pukul 4 suku. Ustaz, 10 buah rumah Ustaz. Ya.
Tuan-tuan jaga. Kalau itulah peringkat iman kita, bermaksud kita belum bertakwa kepada Allah. Puasa tadi tidak mampu untuk beri takwa kepada kita. Takwa ni apa? Lepas keluar Ramadan, kekal perasaan takut tadi tu. Kekal perasaan tunduk daripada Allah tu. Bila tengok anak-anak ya yang buat perkara-perkara engkar kepada Allah, dia bertahan, dia bertahan. Bukan bertahan, dia tentang. Dia pertahankan Allah. Itu maksud dia bertakwa kepada Tuhan. Tengok anak sibuk raya sampai tak solat ni. Panggil anak, solat dulu, sambung balik lepas ni, raya. Itu makna ayah yang ketika puasa baru ni, dia dapat takwa kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, takwa yang dikata ulama dapat kita lihat selepas keluar Ramadan. Itu nampak ketakwaan kita kepada Tuhan. Tuan-tuan sekalian, ya mudah-mudahan Ramadan tahun ni tahun Ramadan terbaik untuk kita. Ya. Dan kita masih berbaki lagi, ya malam ni malam 27, ya. Dan ramai para ulama membahaskan hadis Nabi mengatakan hari ini malam ni antara malam terpenting, ya, malam berlakunya Lailatul Qadar, ya. Ada ulama mengatakan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah mengatakan Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir. Ini antara 10 malam terakhir kita lah ni, ya. Dan ada juga Nabi sebut Ramadan Lailatul Qadar berlaku sepanjang Ramadan. Dia mudah-mudahan tuan sekalian kita rebut peluang ini, masih ada, ya. Bukan maknanya kita qiyamul lail ini kita nak hidupkan malam ni dengan solat saja, tidak. 2 rakaat pun cukup, tak ada masalah. Ustaz, saya umur 80 dah. Nak bangun semayang 2 rakaat ni ustaz 2 jam. Tak apa. Tak solat pun tak apa, duduk, ya, zikir, berdoa kepada Allah. Kalaulah anak bujang kita ni umur 30 dah tapi tak nak kerja, tak nak puasa, tak nak solat, derhaka pada ayah mak, dia tak reti berdoa. Waktu ni lah ayah mak tolong doa anak-anak ni, Allah bagi hidayah. Ustaz, anak saya 14 tahun ustaz, tapi ya Allah telefon kerap, Facebook kuat, mesej dahsyat dengan pak wer dengan mak wer dia. Dia tak reti berdoa. Wahai tuan-tuan sekalian, kita ayah mak bangun waktu ni berdoa, minta pada Allah, makbul, Allah janji. Allah janji kalau kita berdoa waktu itu, makbul, Allah dengar doa-doa kita. Sungguh-sungguh berdoa dengan hati kita kepada Allah. Ya, bangun, berdoa, minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, tuan-tuan masih punya masa. Ustaz, kalau terjumpa Lailatul Qadar, tak apa, tak penting. Ya, kita beramal bukan Lailatul Qadar tadi. Beramal nak dapat redha Allah. Bila Allah redha kepada kita, kita doa. Tak sempat doa pun, Allah faham dah, Allah akan makbulkan doa kita. Ingat, buat kerana Allah. Jangan jadi hamba pada Ramadan, tapi jadilah hamba kepada Allah. Siapa yang lakukan kerana Allah, Allah sayangkan mereka, Allah cintakan mereka, ya, Allah kasihkan mereka. Tak sempat berdoa, Allah faham, Allah akan tunaikan harapan dan maksud kita. Saudara sekalian, ambillah peluang yang berbaki, yang ada lagi, yang masih ada untuk kita hari ini. Kita berdoa lagi pada Allah. Ya Allah ya Tuhan, ya sempatkanlah kami, umur kami untuk bertemu Ramadan akan datang. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita bertemu lagi akan datang. Saya doakan kalian cemerlang, berjaya, bahagia, menjadi orang bertakwa kepada Allah. Saya minta maaf di atas kesilapan kata-kata, terkasar bahasa dan seumpamanya. InsyaAllah kita bertemu lagi hari ini, ya, akan datang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.